Salam hujung minggu kepada penonton yang sedang beristirahat bersama keluarga tersayang. Bertemu kembali dalam program Lensa Global yang akan membawakan anda perkembangan semasa dan terkini yang berlaku di seluruh pelosok dunia. Sekurang-kurangnya 8 orang maut selepas hujan lebat mengakibatkan bekalan elektrik terputus serta jalan raya dan terowong kereta api bawah tanah tenggelam di kawasan metropolitan Seoul pada Isnin. Menurut pihak berkuasa, bahagian selatan Seoul merekodkan hujan melebihi 100 mm sejam dengan beberapa kawasan lain di bandar terbabit menerima hujan sebanyak 141.5 mm. Rekod tersebut menjadikannya kejadian hujan terburuk dalam tempoh 80 tahun, lapor media tempatan yang memetik pentadbiran meteorologi Korea atau KMA. Manakala kereta, bas dan stesen kereta api bawah tanah ditenggelami air menyebabkan orang ramai terkandas. Selain beberapa premis seperti kedai juga digenangi air. Sekurang-kurangnya 5 orang maut di wilayah Gangnam dan 3 lagi di wilayah Gyeonggi setakat jam 6 pagi Selasa yang disahkan Ibu Pejabat Pusat Pencegahan Bencana dan Keselamatan. Daripada jumlah itu, 4 mangsa maut akibat terperangkap dalam bangunan yang dinaiki air dan seorang lagi terkena renjatan elektrik, manakala seorang ditemui mati di bawah serpihan struktur perhentian bas dan seorang lagi terperangkap dalam tanah runtuh. Susulan itu, Ibu Pejabat menaikkan amaran krisis kepada tahap tertinggi dan meminta pertubuhan awam dan swasta melakukan pelarasan waktu kerja masing-masing. KMA turut mengeluarkan amaran hujan lebat di seluruh ibu negara dan kawasan metropolitan serta sebahagian wilayah Gangwon dan Cheongjeong. Tentera Taiwan mengadakan latihan tembakan artileri menggunakan peluru hidup pada Selasa dalam simulasi pertahanan pulau berkenaan daripada serangan musuh beberapa hari selepas China mengadakan latihan perang besar-besaran di sekitar perairan Taiwan. Jurucakap Kor Tentera ke-8 Taiwan, Lau Weijie, mengesahkan latihan itu berlangsung di daerah Pingtung, selatan Taiwan sejurus selepas pukul 8.40 pagi waktu Malaysia, melibatkan tembakan suar dan peluru meriam terhadap sasaran serta berakhir sejam kemudian. Ketika peluru terakhir ditembak, pasukan tentera Taiwan menjerit misi tercapai. China melancarkan latihan tentera terbesar di sekitar Taiwan minggu lalu sebagai tindak balas terhadap lawatan Speaker Dewan Perwakilan Amerika Syarikat Nancy Pelosi. Latihan Taipei yang diadakan itu melibatkan sekitar 40 meriam howitzer dan beratus-ratus anggota tentera. Lu berkata bahawa latihan tembakan artileri itu telah dijadualkan dan bukan tindak balas terhadap latihan tentera China. Latihan untuk mencegah pendaratan tentera musuh itu dilakukan selepas China melanjutkan latihan laut dan udara di sekitar Taiwan. Namun Washington mengatakan pihaknya tidak menjangkakan peningkatan konfrontasi oleh Beijing. Taiwan menegaskan bahawa tiada kapal terbang atau kapal perang China memasuki perairan wilayahnya dalam jarak 22 km dari daratan semasa latihan oleh Beijing. Beijing juga membedil peluru berpandu balistik melintasi Taipei semasa latihan pada minggu lalu. Demikian menurut media negara China. Israel menggempur Gaza dengan serangan udara pada Jumaat lalu, mengorbankan sekurang-kurangnya 15 orang dan mencetuskan serangan roket bertubi-tubi daripada militan di kawasan Palestin. Keganasan paling teruk di Gaza sejak perang pada Mei lalu menyusul beberapa hari selepas ketegangan tercetus antara Israel dan kumpulan Jihad Islam yang dituduh oleh Israel merancang serangan. Seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun di Gaza menjadi antara yang terbunuh dalam serangan Israel itu. Demikian menurut Kementerian Kesihatan di wilayah itu. Perdana Menteri Israel Yair Lapid menyifatkan serangan itu sebagai operasi menentang keganasan yang tepat terhadap ancaman segera dan mengumumkan pembunuhan Tashir Al-Jabari yang disifatkannya sebagai komandan kedua Jihad Islam. Pejuang Jihad Islam berkata pengebuman Israel itu adalah pengisytiharan perang sebelum ia melancarkan tindak balas awal
dengan menembak lebih 100 roket ke arah Israel. Ia kemudian mengumumkan satu lagi tembakan roket di seluruh selatan dan tengah Israel dan pegawai di Tel Aviv membuka tempat pelindungan bom di bandar itu. Tiada laporan segera yang diterima mengenai kematian di Israel. Tentera pada mulanya mengesahkan sekurang-kurangnya 70 pelancaran roket dari Gaza dan 11 roket jatuh di dalam semenanjung itu, manakala puluhan roket dipintas dan yang lain jatuh di kawasan terbuka. Hamas sudah berperang dengan Israel sebanyak 4 kali sejak ia menguasai Gaza pada 2007, termasuk konflik pada Mei lalu. Jihad Islam adalah kumpulan yang berasingan namun selari dengan Hamas. Para saintis berkata perubahan iklim meningkatkan kemungkinan kejadian kilat dan petir di seluruh Amerika Syarikat selepas petir menyambar di dataran berhampiran White House menyebabkan 3 orang maut dan seorang lagi dalam keadaan kritikal. 2 lelaki dan 2 wanita disambar petir pada Khamis minggu lalu ketika melawat dataran Lafayette, Washington, terletak di utara White House yang merupakan antara segelintir warga yang tidak bernasib baik terkena panahan kilat yang mengenai tanah semasa ribut petir melanda pada petang itu. Petir menyambar berhampiran pokok yang berdiri beberapa meter dari pagar yang mengelilingi kediaman Presiden dan pejabat di seberang dataran yang sering sesak dengan pengunjung, terutama pada musim panas. Keempat-empat mangsa mengalami kecederaan kritikal yang mengancam nyawa dan dibawa ke hospital kawasan. 2 daripada mereka kemudian meninggal dunia. James Mueller, 76 tahun dan Donna Mueller, 75 tahun dari Janesville, Wisconsin, kata Jabatan Polis Metropolitan. Susulan selepas itu seorang lelaki berusia 29 tahun disahkan meninggal dunia, merekodkan 3 korban setakat ini. Pejabat Meteorologi Iceland memaklumkan gas beracun dari gunung berapi Iceland berisiko mencemarkan udara di kampung berhampiran selain boleh merebak ke ibu kota Reykjavik. Agensi Kaji Cuaca juga menjangkakan pencemaran gas yang teruk boleh berlaku di Vogar, sebuah kampung didiami 1,000 penduduk terletak kira-kira 5 km timur laut Fagradalsfjall di mana gunung berapi itu terletak. Menurut agensi alam sekitar Iceland, kepekatan sulfur dioksida boleh mencecah sehingga 2,600 mikrogram setiap meter padu, iaitu tahap yang dianggap tidak sihat bagi mereka yang sensitif. Amaran itu dibuat selepas pemerhatian menunjukkan bahawa aktiviti letusan telah berkurangan separuh di rekahan gunung berapi yang telah memuntahkan lava sejak minggu lepas. Dalam pada itu, pelawat dilapor telah berpusu-pusu ke kawasan letusan gunung berapi itu untuk melihat pergerakan lava yang merah menyala. Menurut pihak berkuasa, lebih 4,200 pengunjung melakukan perjalanan pergi dan balik sejauh 14 km ke kawasan letusan yang terletak di semenanjung Reykjanes, barat daya Iceland. Daripada avatar yang kelihatan seperti kartun, kini wajah sebenar anda boleh berada dalam metaverse. Logarithmic, syarikat yang berpengkalan di London, telah membangunkan perisian yang dijana oleh AI atau kecerdasan buatan yang boleh mencipta model digital yang kelihatan hidup bagi wajah seseorang dalam masa hanya beberapa minit. Syarikat tersebut berharap perisian mereka dapat diperkenalkan di pusat membeli belah sebenar, di mana pelanggan akan dapat mencipta kembar digital mereka untuk mengambil bahagian dalam metaverse. Yeah, so what we have here is a setup where we have a semicircular arrangement of 8 tablets and 7 iPhones
and in this case, the iPhones are recording the facial appearance as these tablets illuminate with our specially designed lighting conditions. And with that, we get all of the 3D shape and appearance that we then can use to create a realistic rendering of the human face. Algoritma boleh menukar wajah subjek menjadi komponen dan model yang boleh dianalisis secara individu untuk mereka pemaparan muka yang paling realistik. Hasilnya ialah pemaparan 3D gaya Hollywood ultra realistik wajah seseorang, tetapi ia dicipta hanya dalam masa beberapa minit dan menggunakan sebahagian kecil daripada kos CGI yang biasa digunakan dalam filem. Abhijit Ghosh, pengasas bersama Lumirhythmic dan seorang profesor di Imperial College London berkata, avatar sedia ada kelihatan seperti kartun kerana kekangan teknologinya. Lumirhythmic sedang bersedia untuk mengaplikasikan teknologi terbaru ini dengan permainan video, teknologi kecantikan dan pengiklanan pada masa akan datang. What we can do in computer graphics is combine all of these three maps to produce novel renderings of the face. And so here what we have is an application that is creating a real-time rendering where a light source is just rotating around Luca's face. Untuk itu sekian saja Lensa Global pada minggu ini. Pastikan anda terus bersama dengan kami pada minggu hadapan waktu yang sama hanya di Bernama TV. Untuk sebarang komen dan cadangan, anda emailkan ke alamat yang tertera di skrin TV anda.